Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya, Rahim binti Muhammad Denan di rancangan Sembang Gegar pada hari ini. Untuk episod hari ini, rancangan kita akan dibahagi kepada dua segmen. Segmen pertama adalah pengenalan untuk podcast kita. Yang kedua adalah segmen mempromosikan PSMJA sebagai salah satu hub pendidikan yang terunggul di Malaysia. Okey, baiklah. Pada hari ini, kita menjemput Cik Roshaidul Nizam sebagai kita punya jemputan lah bagi membincangkan untuk sesi segmen pertama iaitu pengenalan kepada podcast kita. Okay, soalan pertama saya lah. Cik Roshaidul Nizam. Panggil saya Nizam. Okey, Cik Nizam. Macam mana boleh timbulnya ataupun inspirasi untuk mengadakan ataupun untuk mewujudkan podcast dengan nama Sembang Gegar? Okay, jadi kalau kita nak cerita pasal Sembang Gegar, nama yang keluar tu dia jadi dah ke tengah sikit. Asalnya pihak pengurusan kita, pengurusan Politeknik Sultan Mirza Zainal Abidin pada hujung 2023 kalau tak silap saya, mereka ada minta untuk kita pengarah dan juga timbalan pengarah sokongan akademik ada minta kita untuk buat podcast lah. Podcast untuk promosi ataupun kita ceritalah apa-apa kelebihan yang ada di PSMJ, di Politeknik kami ni. Tapi yelah, kita macam-macam juga kerja-kerja lain yang kita buat. Macam saya juga mengajar dan juga saya juga kena terlibat dengan hal-hal berkaitan dengan e-pembelajaran dan juga multimedia. Dan kita punya tim di unit pembangunan instruksional dan multimedia pun masing-masing ada tugas masing-masing. Kan dia kalau sepanjang masa tu memang akan ada kerja-kerja melibatkan tempahan, peralatan dan sebagainya. Jadi kita buat tak tahu lah pasal kita tak sempat. Tapi bila pada bulan Februari tahun 2024 ni datang satu surat yang minta kita buat podcast. Surat tu adalah surat sasaran kerja tahunan daripada HQ, minta setiap politeknik buat 6 siri podcast. Jadi time tu kita dah mengelabah lah, alamak ini memang betul-betul serius kena buat ni. Jadi kita pun set up team dan sebagainya, dan ini adalah episod pengenalan yang tuan-puan tengok. Kalau tuan-puan tengok di depan kamera ni ada 2 orang je, tapi di belakang kita ni ada ramai lagi. Kita punya kru, kita punya ahli-ahli teknikal dan para pendidik kita tu terdiri daripada para pensyarah lah. Jadi permulaan kita nak cari nama. Cari nama tu kita punya in-charge Encik Izzat, dia buka satu pool lah, bukan satu pool, satu form untuk pensyarah dan kaki tangan untuk bagi cadangan apa nama podcast ni. Jadi macam-macam lah keluar. Kita tak apa senarai nama yang diberi oleh pensyarah? Macam-macam, tapi ada yang ada bunyi-bunyi pahang macam rodong. Lagi apa, ada bunyi pahang sikit, tapi bunyi pahang kita tak nak lah sebab kita duduk Terengganu. Jadi masa kita buat bengkel semalam, kita antara ahli-ahli kita ni kita pool. Jadi kita dapat nama Sembang Kemas mula-mula. Tapi bila kita nak lancar je, nak buat banner dan sebagainya, tiba-tiba Encik Hakim bagi tahu, Sembang Kemas dah ada dah podcast Sembang Kemas. Kan, jadi kalau kita buat juga dia jadi macam ada dua lah. Jadi macam tak best lah. Jadi bincang. Jadi keluarlah Sembang Gegar. Jadi itulah cerita macam mana podcast Sembang Gegar ni dapat nama. Kita dah ada nama podcast. So kita nak tanya lah, apa objektif sebenarnya kita buat podcast Sembang Gegar ni? Kita nak bincang apa, konsep kita macam mana supaya kita boleh wawarkan kepada audiens kita. Kita ni berkonsepkan apa? Adakah sama kita dengan podcast yang sedia ada? Dia kalau ikutkan podcast ni, kalau di Malaysia ni yang kita kata yang bukan pencetus tapi yang jadi macam pemangkin lah, bagi laju sikit podcast keluar sekejap. Tapi kita taklah ke arah politik. Dan ada juga podcast-podcast popular di luar sana, macam di Singapura banyak juga yang podcast-podcast yang bentuk sosial, dan kita pun tidak ke arah itu kan, tapi kita lebih ke arah pendidikan, dan objektif kita adalah sebenarnya untuk menonjolkan apa yang best, apa yang menarik dalam kita punya politeknik ni. Jadi supaya orang luar kenal lah Politeknik Sultan Mirza Zainal Abidin Dungun ni terutamanya, apa yang ada di dalamnya. Kan kadang-kadang orang lalu kat luar dia nampak bangunan saja, tapi tak tahu apa yang ada dalam ni, apa kepakaran yang ada di dalam ni. Kan mungkin setengah orang akan memandang enteng ataupun memandang rendah sedikit lah pada politik. Politik ni apa?
Tapi dalam politeknik kita ni sendiri, kita ada pensyarah-pensyarah ramai, pensyarah yang ada master, yang ada PhD pun ramai. Jadi kat situ, dan juga ada juga pensyarah kita yang terlibat dengan industri dan sebagainya. Ada juga kita punya inovasi-inovasi yang terkenal dan sedang dibangunkan. Jadi itu yang kita nak highlightkan dalam podcast ni. Tapi secara kasarnya untuk musim 1 ni, musim pertama ni, kita akan ada 6 episod. Jadi ini episod pengenalan. Jadi kita, maksudnya ini episod kosong. Pengenalan yang kosong lah. Jadi kita akan ada episod yang pertama, kita akan temu ramah pelajar, majlis perwakilan pelajar kita. Pelajar tu cemerlang sekarang ni, alhamdulillah, pelajar kejuruteraan elektrik. Tapi dia masuk poli dengan kelayakan yang minima. Dia tak ada A ke 1A ke berapa A. Tapi sekarang ni bila dia belajar tu, bila nak jadi majlis perwakilan pelajar ni, dia punya pointer dia tu kena tinggi lah. 3 ke atas lah. Jadi daripada zero to hero. Itu episod pertama. Kita akan rakam selepas ini, insyaAllah. Dan episod kedua kita rancang, antaranya kita akan, kalau ada kesempatan, kita akan panggil ahli sukan. PSMD ada ahli sukan silat dan juga woodball. Kalau ada kesempatan kita akan panggil mereka. Kalau tidak ada, kita akan gantikan dengan episod yang kita akan panggil pensyarah kita yang mahir dalam bidang robotik. Dan juga kita akan jemput pensyarah kita yang telah membangunkan kereta elektrik. Telah bangunkan, maknanya kereta elektrik tu dah ada dah di PSMDA. Tapi taklah sampai tahap Tesla. Tapi benda tu ada, teknologi tu ada di PSMDA. Dan juga kita akan juga panggil alumni kita yang berniaga sekarang ni, menjadi usahawan. Dan juga kita akan ada satu episod khas yang kita nak highlightkan tentang usaha-usaha mempromosi ataupun menggalakkan pelajar ni menyertai bidang keusahawanan di PSMDA. Jadi sebenarnya walaupun PSMDA ni kita punya base engineering dan juga IT, tapi dalam aspek keusahawanan tu memang sentiasa ada usaha-usaha lah untuk kita train pelajar kita, bukan sahaja bekerja dengan orang tapi menjadi majikan kepada orang lain. Dan juga ada juga episod khas yang kita akan jemput pegawai daripada HRD Corp. Jadi apa dia HRD Corp tu dan kaitan dia dengan PSMDA. Jadi kita kena tunggu episod, tak tahu episod berapa lah. Tapi akan ada dalam perancangan kita. Dan ada satu lagi ni saya rasa agak menarik juga. Kita akan jemput pensyarah kita yang dulunya pelajar. Dulu dia pelajar di PSMDA. Jadi sekarang ni dia menjadi pensyarah di PSMDA. Dan kita akan panggil juga pensyarah dia dulu. Kita akan panggil pensyarah dia dulu. Jadi kita akan tengoklah kaitan ataupun kita akan tembual anak murid yang kini menjadi pensyarah dan juga pensyarah. Dan dua-dua tu masih lagi berkhidmat, masih dah sedang berkhidmat di SMDA. Jadi kita rangka mungkin akan ada 6 ataupun 7 episod selepas ini, insyaAllah. Panjang pula saya cakap. Macam saya MC. So, soalan seterusnya. Kita buat podcast ni, kita nak menyasar golongan yang macam mana? Adakah setakat pelajar SPF ataupun secara menyeluruh masyarakat ni? Kalau ikutkan kita lebih fokus pada kita tunjukkan kelebihan apa yang ada di PSMDA, dan kita akan sasarkan kepada bakal-bakal pelajar kita yang pertama, dan yang kedua mak ayah bakal pelajar kita. Jadi sekarang ni kebanyakan mak ayah dia boleh mempengaruhi kecenderungan dan minat anak-anak tu lah. Jadi macam anak-anak ni dia punya pengalaman dia tak banyak lagi. Jadi bila kita buat macam ini, harapnya pelajar tu sendiri dan juga mak ayah dapat input ataupun info yang berguna lah mengenai PSMDA. Berguna dan juga yang wow lah mengenai PSMDA. So kita punya rancangan sebenarnya untuk meluarkan apa dia intipati program yang ada di PSMDA, apa kejayaan-kejayaan yang dia kita capai di tingkat PSMDA. So untuk tu kita berhenti di setakat ni untuk segmen pertama. Terima kasih kepada Encik Ijam atas kesediaan berkongsi pendapat bagi melancarkan lagi rancangan kita pada pagi ini. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Okay, so kita lihat dulu lah untuk segmen kedua. Okey, kali ini tiba di segmen yang kedua. Pada kali ini kita akan lebih fokus kepada PSMDA sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang terkenal di Malaysia lah.
So untuk itu saya akan kongsikan objektif bagi segmen kedua ini, iaitu yang pertama adalah memberikan pendedahan yang lebih mendalam tentang institusi pendidikan tinggi dan peluang yang ditawarkan. Yang kedua adalah menyampaikan informasi terkini dan berguna mengenai PSMZA serta menggalakkan lebih ramai pelajar untuk menyertai PSMZA dan memanfaatkan segala peluang yang ada di sinilah. Okay, so untuk itu kita masih bersama dengan Cik Ijam. So Cik Ijam, soalan pertama saya lah. Boleh tak Cik Ijam ceritakanlah sedikit sejarah berkenaan dengan PSMZA ni? Okey, sejarah PSMZA ni dia kalau ikutkan orang lain yang duduk tempat saya ni, tapi kita ada beberapa masalah sikit, jadi saya duduk di sini lah. Jadi sebab saya sebagai staf PSMZA, jadi saya tahu secara umum, taklah detail tarikh-tarikh dia, tapi yang setahu saya PSMZA ni kita bermula tahun 2001 tak silap saya. Kan? Betul-betul. 2001, tapi kita tak bermula di kampus ni. Masa tu kampus kita sekarang ni tak siap lagi. Jadi kita menumpang di sebelah kita ada sekolah menengah teknik Dungun. Sekarang ni nama dia Kolej Vocasional Dungun. Jadi menumpang dulu di sana beberapa ketika, kemudian baru kita berpindah di sinilah. Jadi dulu kita dikenali sebagai Politeknik Dungun Terengganu. Sebab kita berada di Dungun, nama dia PDT. Dan kita punya moto perkasa dengan teknologi. Kan? Perkasa, teknologi dan iman. Refer tu Politeknik Dungun Terengganu Darul Iman. PDTI. Gitulah. Baru saya tahu PDT tu Politeknik Terengganu Darul Iman. Politeknik Dungun Terengganu Darul Iman. Jadi perkasa dengan teknologi dan iman. Itu kita punya tagline lah. Kita punya tagline atau kita punya moto untuk kita punya politeknik. Jadi pada tahun 2006, kalau tak silap saya, kita dimasyhurkan menjadi Politeknik Sultan Nizam Zainal Abidin sempena nama Sultan Terengganu dan juga Agong pada masa itu. Jadi saya ingat lagi masa tu kita politeknik yang nama Agong. Jadi kita ada beberapa orang driver kita yang bila bawa bas tu, bila bas tu tulis Politeknik Sultan Nizam Zainal Abidin, dia rasa bangga. Sebab dia kata dia bawa bas politeknik nama Agong. Gitu. Kemudian dan berkembanglah daripada 2006 sampai sekarang ni 2024. Berapa program yang ada di PSMZA ini? Okay, setakat ni kita ada 9 program. 9 program dengan 4 jabatan yang menawarkan kursus lah. Kita ada 3 jabatan yang bukan tidak menawarkan kursus, dia macam kita kata jabatan sokongan lah, iaitu jabatan matematik, sains dan komputer, jabatan pengajian am dan juga jabatan sukan, kebudayaan dan co-curriculum. Jadi selain pada 3 jabatan sokongan tu, yang offer program ni 4 jabatan. Kita ada jabatan kejuruteraan mekanikal, jabatan kejuruteraan elektrik, jabatan kejuruteraan awam dan juga jabatan teknologi maklumat dan komunikasi. Untuk jabatan kejuruteraan mekanikal kita ada 4 program. Yang pertama kita ada program diploma kejuruteraan mekanikal yang pure, yang umum. Kemudian kita ada diploma kejuruteraan mekanikal automotif. Ini siapa-siapa yang nak belajar baiki kenderaan boleh sign up di PSMZA. Kemudian kita ada di jabatan kejuruteraan mekanikal juga kita ada jabatan kejuruteraan mekanikal pembuatan. Jadi mekanikal pembuatan ni dia lebih fokus dalam sektor manufacturing lah. Sektor pembuatan dalam perkilangan. Dan yang keempat kita ada diploma kejuruteraan mekatronik. Mekatronik dia gabung. Dia antara mekanikal dan juga elektrikal. Dia separuh-separuh. Tapi di politeknik kita letak di jabatan kejuruteraan mekanikal. Jadi kalau nak belajar robot, nak belajar autonomous, nak belajar benda bergerak sendiri, boleh sign up dengan kita lah untuk masuk program diploma kejuruteraan mekanikal. Kemudian kita ada jabatan kejuruteraan awam yang menawarkan program diploma kejuruteraan awam. Puan Rahayu daripada pensyarah jabatan kejuruteraan awam, jadi cerita lebih sikit lah. Okay. Kemudian kita ada jabatan teknologi maklumat dan komunikasi. Setakat ni kita ada program DDT dan akan datang akan offer DIT, diploma, masih lagi diploma teknologi maklumat, tapi dia di politeknik dia ada track. Untuk IT ni dia ada track dia. Tapi kita di PSMZA ini track kita adalah track pembangunan web dan aplikasi. Dia ada juga poli-poli lain yang menawarkan track yang lain, tapi dia punya base masih lagi IT lah. Kemudian kita ada jabatan kejuruteraan elektrik, kita ada diploma kejuruteraan elektrik, kita ada diploma kejuruteraan elektrik
komunikasi. Komunikasi ni macam teknologi Wi-Fi, teknologi Wi-Fi, fiber optik dan sebagainya. Kemudian kita ada diploma kejuruteraan elektrik komputer. Ada 3 lah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Jadi total kita ada 9 program lah di PSMT. So, kita ada 9 program dekat PSMTA. So terpulanglah macam mana pemilihan yang nak masuk macam mana kan. So boleh tak beritahu ni, macam mana nak masuk PSMTA ni, apa kelayakan yang perlu ni? Adakah semua orang boleh masuk ataupun tak ada kriteria tertentu? Okay, jadi untuk masuk ke PSMTA ni kena BSPM lah. Syarat dia yang paling, kalau adik-adik, anak-anak yang baru lepas sekolah kena ambil SPM dulu. Yang pertama kena lulus wajib Bahasa Melayu dan Sejarah. Kalau yang sejarah untuk yang SPM selepas 2013 lah. Kita masuk poli ni, kita bukan hanya umur belasan bersantau 20 tahun. Kalau umur dah 30, 40 pun kita betul, tak ada masalah. Yang penting cukup syarat SPM tu. Kemudian lulus Bahasa Melayu, yang penting lah. Sebab kita program kejuruteraan dan juga IT, dia kena kredit matematik. Lepas tu Puan Rahayu boleh cerita lah. Dan mana-mana satu mata pelajaran yang belum diambil kira di dalam kepujian yang terlist tadi tu lah. Jadi yang pertama kena lulus Bahasa Melayu dan Sejarah. Ya, betul. Sejarah tu untuk SPM 2013 ke atas. Ya, betul. Kemudian matematik kena lulus. Betul. Dan satu mata pelajaran Itu kredit. Kredit. Itu kena kredit. Ya, betul. Kemudian salah satu mata pelajaran sains dan lain-lain pelajaran selain daripada yang senar. Yang senar pula. Jadi taklah berapa berat sangat untuk kelayakan masuk. Yang penting matematik lah. Matematik, kredit dan juga satu subjek sains, matematik, sains, kredit. Satu lagi apa-apa subjek. Kredit juga. 3 kredit lah. Sebab kita kejuruteraan kan, penggunaan matematik tu penting lah. So untuk masuk kejuruteraan, matematik kena kredit. Jadi dia kena kredit matematik, kredit salah satu subjek sains, satu lagi kredit apa-apa subjek. Belasah lah, tasawuf Islam ke, kemahiran hidup ke, seni reka, visual ke, guna. Untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan PSMTA, anda semua bolehlah layari laman web rasmi di www.psmta.edu.my ataupun ikuti media sosial seperti Facebook dan Instagram untuk mendapatkan maklumat dan info terkini lah. So jangan lupa untuk ikuti kami lagi di sesi yang akan datang untuk tajuk-tajuk yang lebih menarik dan informatif. So anda boleh layari podcast kami bukan mungkin kita yang confirm ni kita akan tayangkan di YouTube dan juga Facebook. Kemudian di platform lain macam Spotify, kita akan tengok dulu lah macam mana kesesuaian dia, boleh atau tidak kita sebagai administrasi untuk masuk di situ lah. Tapi yang confirmnya YouTube dan juga Facebook di MyPSMZA, nama Facebook tu, nama page tu. Dan untuk YouTube boleh tengok, boleh follow YouTube PSMZA channel. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Jam atas maklumat dan info yang lengkap tadi. So untuk itu kita berjumpa lagi lah dalam episod seterusnya. Saya Rahim binti Muhammad Danan mengucapkan selamat maju jaya dan Assalamualaikum.